takut macam kita takut pada hantu, atau kita takut pada rimau, kita takut pada rimau macam mana? Lari kan. Takut pada hantu pun kita selubung. Takut pada Allah, semakin takut kita semakin dekat pada dia. Kita semakin takut kita semakin dekat. Bukan kita semakin jauh, kita semakin dekat. Takut ni bukan maksud Allah tu bengis. Allah tu penyayang, murah, pengasih. Yang kita takut ialah kita takut azab dia, azab Allah. Kita takut kemurkaan Allah. Dalam Quran ada Allah sebut tentang takut ni banyaklah. Kalau buka Quran, awak jumpa ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Takwa ni antara makna takwa tu adalah takutlah. Takut pada Allah. Fala takhafuhum fala takhshawhum wakhshawni. Allah kata janganlah takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku. Takut pada kemurkaan Allah, takut pada api neraka Allah, takut pada azab Allah. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, wahai manusia sekalian, takutlah kamu kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu sangat dahsyat. Hari kiamat itu sangat dahsyat, maka takutlah kamu kepada Tuhanmu. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari itu kamu melihat orang yang menyusui, seorang ibu yang menyusui anaknya, melepaskan anak dia. Dahsyatnya hari itu, seorang ibu yang sedang menyusukan anak dia, ditinggalkan anak dia tu tengah nyusu. Lari je ibu tu bila berlaku hari kiamat. Biasanya ibu dia sanggup tak tinggalkan anak dia? Tak sanggup. Ini ibu dia pun dia tinggalkan anak dia. Dahsyatnya hari itu Allah kata, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Wanita yang hamil akan gugurlah anak dalam kandungan. Bila dia tengok kegemparan hari itu, mana-mana yang mengandung gugur semua anak dalam kandungan. Wa taran nasa sukara, dan kamu melihat manusia itu mabuk. Manusia itu dalam keadaan mabuk, terhoyong-hayang, jatuh, jalan-jalan jatuh. Wa ma hum bisukara, tapi sebenarnya mereka tak mabuk. Mereka bukan minum arak, nampak macam mabuk. Jalan terhoyong-hayang kan, jatuh semua. Mereka bukan mabuk, tapi walakinna azaballahi syadid. Azab Allah itu sangat mengerikan. Sebab bumi ni dah bergoyang semua. Manusia berjalan pun tak betul lah. Jalan jatuh, jalan jatuh. Itu dahsyatnya hari kiamat, hari kemusnahan alam, hari yang sangat mengerikan. Jadi nak selamat daripada hari ini macam mana cara dia? Daripada sekarang kamu kena takut pada Allah. Jangan sampai melakukan apa yang Allah larang, ataupun tak buat apa yang Allah suruh. Dua sebab yang menyebabkan Allah tu marah pada hamba dia. Dua sebab. Yang pertama, bila tak buat apa yang dia suruh. Contohnya
Solat, tak solat, Allah marah. Yang kedua, bila buat apa yang dia larang. Contoh apa? Curi ke, derhaka pada ibu bapa ke, minum arak ke apa, itu bila Allah larang dia buat juga. Jadi Allah marah lah. Jadi sentiasa kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita melihat kegemparan hari kiamat itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah di hadapan kami. Khutbah yang belum pernah kami dengar sebelumnya. Dalam khutbah tersebut baginda bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Qala faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum lahum khanin. Maksudnya Nabi kata, sekiranya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Kalaulah kamu semua tahu apa yang aku tahu, kamu tentu akan ketawa sikit dan banyak menangis. Apa yang Nabi tahu? Kadang-kadang Allah tunjukkan Allah tunjukkan keadaan dalam neraka pada Nabi ketika peristiwa Mi'raj. Nabi ada masanya Nabi terdengar siksaan penghuni kubur. Orang lain tak dengar, Nabi yang dengar. Benda-benda gaib kadang-kadang diperlihatkan kepada Nabi, tidak pada orang lain lah. Jadi Nabi kata pada sahabat, kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu, kamu ni akan sikit ketawa. Maksudnya apa? Tak banyak ketawa. Tak banyak ketawa, taklah bergembira sangat, seronok je. Happy, memang bukan tak boleh happy, boleh happy. Tapi janganlah happy sepanjang masa. Sebab ingat, hari kita dimasukkan dalam kubur, dalam barzah nanti macam mana, dalam alam barzah, dalam kubur nanti macam mana keadaan kita. Bila kita bangkit daripada kubur, bila kita berada di mahsyar, bila kita dihitungkan semua amalan kita di hadapan Allah Ta'ala, lepas tu macam mana keadaan kita ketika meniti titian sirat, ketika melihat api neraka tu. Wah, kalau kita duduk fikir-fikir, takutlah. Kita tak takut? Takut tak? Benda ni semua kita akan lalui. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Semua akan melalui benda-benda ini. Semua akan meniti titian sirat. Itu adalah ketentuan daripada Tuhan. Kalau fikir-fikir macam ni, kita tak sanggup nak ketawa banyak kat dunia ni. Kalaulah kamu tahu apa yang aku tahu. Wala bakaitum kathira, dan kamu akan banyak menangis, risau, takut. Macam mana nak menempuh hari tu? Selamat tak aku? Macam mana keadaan aku nanti? Itu. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahawa telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang jujur dan sangat layak dipercaya, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqah mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik
ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن رجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه كتابه فيعمل بعمل أهل النار ويعمل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Nabi kata sesungguhnya proses penciptaan setiap orang daripada kamu, iaitu ia berada dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, air mani. Kita Abi, awak semua dulu, semua orang kecuali Nabi Adam je lah, semua orang, Nabi Adam dengan Nabi Isa, yang lain semua sama. Nabi Muhammad pun sama. Mula-mula sekali Nabi kata kamu semua berada dalam perut ibu kamu tu, dalam keadaan kamu tu air mani. Air mani bapa kita lah, berada dalam perut ibu kita, dalam keadaan air mani lah. Kemudian dia berubah menjadi segumpal darah. Air mani itu jadi darah beku. Darah beku. Air mani itu, air mani dia berubah jadi darah beku. Kemudian dia berubah menjadi mudghah. Darah beku, tahu darah beku di darah tapi dia beku. Daripada darah beku ni tadi berubah menjadi seketul daging. Mudghah ni daging, seketul daging. Nampak macam daging je, tak macam orang lagi. Lepas mudghah tu, kemudian Allah mengutuskan seorang malaikat untuk meniupkan roh kepadanya. 40 hari nutfah, air mani, 40 hari alaqah, segumpal darah, 40 hari mudghah, daging. Jadi 40, 100, 120 tu berapa bulan? 4 bulan lah. 120 tu 4 bulan lah. Pandai Umi, matematik cakap. Jadi 4 bulan tu datanglah malaikat. Datang malaikat, Allah tiupkan roh padanya. Malaikat tu tiupkan roh pada janin tadi. Janin tu mula bergerak. Dia dah hidup, dia hidup. Bila tiupkan roh je, bila ada roh dalam tu dia hidup. Sebelum tu memanglah dia dah ada jantung dia. Jantung dah berdegup dah. Jantung dia. Dalam mudghah tu ada jantung. Tapi dia tak hidup, dia tak ada roh lagi. 4 bulan janin mula bergerak dalam perut. Betul tak ni? 4 bulan dah rasa dah, ibu dah rasa gerak dah. Sebab malaikat dah tiupkan roh. Roh tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana roh tu Allah alam. Yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya padamu tentang roh. Katakanlah wahai Muhammad, roh itu urusan Tuhanmu. Kau tak boleh fikir tentang roh. Tak mampu nak fikir roh ni macam mana. Allah yang tahu. Allah kata tak payah fikir. Sebab akal kita terbatas. Tak payah kita susah-susah lah fikir pasal roh ni, nanti kita jadi pening. Ataupun jadi macam-macam lah kita. Roh ni macam mana. Tapi kita ni hidup sebab ada roh dalam jasad kita. Orang yang dikatakan mati itu, orang mati itu, roh tu dia dikeluarkan daripada jasad, matilah dia.
Tu yang orang cakap bila kita mimpi tu roh kita tak ada tu. Tak ada. Oh, Tak. itu semua salah. Itu yang gerak-gerak tu siapa yang Itu roh-roh bila dia keluar je matilah. Abi pun dulu ada ustaz Abi cerita macam tu juga. Bila kita mimpi roh tu keluar pergi mana-mana. Itu kita nampak dalam mimpi tu. Lepas tu kadang-kadang bila roh tu masuk dalam tempayan, dia kata orang tutup kepala tempayan tu, roh tak boleh masuk dalam badan, matilah orang tu dalam tidur. Ha? Roh tak kembali dalam badan dia. Tapi ada senior dia kan Bi. Dia pergi alam bunian tau Bi. Lepas tu bila bawa pergi hospital, macam ustaz cakap tak ada roh dalam badan dia. Ada. Ustaz tu berapa pandai. Dia tak ada roh, dia matilah. Maksudnya orang koma pun ada roh lah kan dalam badan dia. Ada. ada? Tiupkan roh dan malaikat itu disuruh menulis 4 perkara. Dalam perut lagi dah ditulis 4 perkara, iaitu rezekinya. Dikatbi rizqihi, ditulis rezeki dia. Banyak ke, sikit ke, jadi kaya ke, miskin ke, apa ke, dah ditulis. Ditulis tu bukan Allah tentukan. Ditulis tu di atas pengetahuan Allah tentang apa yang berlaku pada dia di masa akan datang. Allah ni dia tahu apa yang akan berlaku pada janin tu lagi. Bukan Allah tentukan. Ada orang dia salah faham, dia kata ya Allah dah tulis rezeki, mana ke Allah tetapkanlah kita miskin, jadi kita tak payah buat apalah, terima je lah. Allah dah tetapkan. Bukan gitu. Yang Allah suruh tulis tu sebab Allah tahu apa akan berlaku. Kita usaha ke tak usaha? Allah dah tahu dah kita usaha ke tak usaha, Allah dah tahu. Kita yang tak tahu. Kita yang kena usaha. Kalau kita tak usaha, kita tak berjaya lah. Tapi Allah dah tahu dah kita usaha ke tidak, Allah dah tahu. Itu hebatnya Allah Ta'ala. Kalau manusia dia tahu peristiwa yang telah berlaku dan sedang berlaku. Allah Ta'ala dia tahu yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Dah tahu kita masuk syurga ke neraka, Allah dah tahu dah. Ini pun akal tak boleh fikir. Tak mampu kita nak fikir akal kita. Rezeki, lepas tu ajal dia. Ajal dia bila, dia mati bila, dah siap. Dah tulis lah. Mati muda ke, mati tua ke, dah tertulis. Syaqiyun aw sa'id, dia ni orang bahagia ataupun orang celaka. Syurga ke neraka, dah tulis. Demi Tuhan yang tiada Tuhan selainnya, sesungguhnya ada kalanya seseorang daripada kamu benar-benar mengerjakan amalan ahli syurga, sehingga jarak di antara dia dan syurga hanya tinggal 1 hasta. Namun qada yang ditetapkan baginya telah tertulis lebih dahulu, sehingga dia pun mengerjakan amalan ahli neraka, sehingga akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Dalam itu saja. Daripada muda dia beramal amalan ahli syurga. Semayang, dia buat baik apa semua. Lepas tu di akhir-akhir hidup dia buat amalan ahli neraka. Amalan yang boleh memasukkan dia ke dalam neraka. Mungkin dia syirik pada Allah Ta'ala, maka dia masuk dalam neraka. Sebab tu kita masuk syurga tu bukan kerana amalan. Amalan ni nak dekatkan diri pada Allah. Cara nak dekatkan diri pada Allah. Kalau kita semayang banyak pun, semayang kita tak ikhlas, Allah tak terima juga. Ada dua orang dia semayang, dua-dua semayang, dua-dua kuat semayang. Tapi seorang semayang tu
kerana Allah. Seorang lagi semayang kerana nak menunjuk. Tapi semayang sama je, rukuk, sujud, sama-sama. Adakah dua-dua masuk syurga? Tak. Tak masuk syurga. Yang masuk syurga yang Allah terima semayang tu, yang ikhlas tadi. Jadi bukan semayang, bukan amalan tu, niat dia tu, keikhlasan dia tu. Macam ni lah orang ni, dia nampak macam dia beramal dengan amalan ahli syurga. Di akhir hidup dia, dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dan akhir-akhir nak mati mungkin dia berzina ke, dia apa ke, Allah tak ampunkan, tak sempat dia minta ampun, tak sempat dia bertaubat, dia mati, maka dia masuk neraka. Neraka yang Allah telah tulis masa dia dalam janin, dalam kandungan ibu dia tu. Jadi sebab tu kita tak tentu lah. Jangan kita kata aku masuk syurga lah, aku orang baik, aku semayang, aku apa, masuk syurga lah. Jangan rasa macam tu. Jangan rasa kita ni dah ahli syurga. Rasa kita mulia, orang lain semua hina. Allah dalam hadis ni dia nak ajar kita begitu. Belum tentu kamu ni ahli syurga. Jangan confident sangat. Allah ajar, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan kamu pesongkan hati kami setelah kamu beri hidayah pada kami. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Kita nak kita beramal tu, ini doa daripada Nabi. Sampai akhir hidup kita beribadat tu dengan ikhlas. Kita minta Allah terima ibadat kita. Sesungguhnya pula ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka. Dia jahat, macam-macam dosa dia buat. Dosa tu dosa besar pula. Daripada muda sampai tua, jahat dia. Amalan dia memang amalan ahli neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab. Maka di akhir hidup dia tu, walaupun dia dah, Nabi kata dah dekat dengan neraka ni, tinggal sehasta lagi. Dekat sangat dengan neraka, tapi dia dapat hidayah, dia bertaubat pada Allah, lepas tu dia beramal dengan amalan ahli syurga, maka dia mati, dia masuk syurga. Lepas tu kita tak boleh nak hukum orang. Tengok orang tu, ni ahli neraka ni, tak boleh. Itu semua hidayah daripada Allah. Kita pun tak tahu kita kata bukan amalan yang memasukkan kita dalam syurga, tapi rahmat Allah. Rahmat Allah. Tapi nak dapatkan rahmat Allah tu kena beramal lah. Sama ada Allah bagi rahmat tu ataupun tidak, tengoklah macam mana kita ni. Nabi kata la yadkhulanna ahadukum amaluhul jannah. Bukan amalan kamu, seorang kamu yang memasukkan kamu ke dalam syurga. Sebab tu bila kamu banyak beramal, jangan rasa kenapa dia masuk syurga. Sahabat tanya, walaupun kamu hai Rasulullah, wala ana, aku pun sama. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu. Melainkan seorang itu Allah telah bagi rahmat pada dia, bagi kasih sayang, baru dia masuk syurga. Sebab tu tak boleh berbangga dengan amalan. Rasa diri ni baik, belum tentu. Takut-takut di akhir hidup kita hati terpesong. Kita juga tengok orang jahat,
Jangan kita kata dia ni agaknya ahli neraka lah dia ni. Tengok muka pun macam muka ahli neraka. Jangan, tak boleh. Mana tahu Allah bagi dia hidayah. Patutnya kita doakan dia dapat hidayah. Cuba teringat Ashraf. Kita yang baik ni Anak murid Abi. doakan dia dapat hidayah. Itulah yang Nabi ajar lah. Mana murid ini? Kurang ajar tu. Jadi Ramai sangat yang kurang ajar. orang tadi lalas sekali dia masuk syurga juga. Walaupun dia dosa, itulah Allah ni Maha Pengampun, Penyayang. Semua dosa Allah boleh ampunkan. Semua orang tu hamba Allah. Kita memanglah kalau kita nak, bukanlah kita nak kata boleh jadi jahat, bukan gitu. Kita nak jadi baik, daripada awal sampai akhir, sampai kita mati. Kita nak Allah sentiasa sayang kita. Ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Nabi kata setiap seorang daripada kamu pasti akan diajak berbicara dengan Tuhannya secara langsung tanpa ada penterjemah. Tapi kita akan berkata-kata dengan Allah secara langsung. Dalam bahasa apa? Wallahu alam. Tapi kita akan bercakap. Setiap kamu akan bercakap dengan Allah. Bila? Hari penghitungan. Bila amalan kita dihitung, dibicarakan di hadapan Allah. Laisa lahu tarjuman, tidak ada penterjemah pun. Dijadikan kita ni boleh bercakap dengan Allah Ta'ala. Even kita masuk neraka pun. Masa dihitung amalan, dia melihat ke sebelah kanannya dan di situ tidak ada seorang pun yang dilihatnya melainkan amalan yang telah dikerjakan. Amalan tu Allah akan jelmakan dalam sesuatu yang boleh dilihat. Macam mana Allah alam lah. Allah lombokkan sebelah kanan. Tengok sebelah kanan amalan baik dia. Kemudian dia melihat sebelah kiri pun ada amalan jahat dia. Allah lombokkan juga amalan-amalan jahat itu. Tengoklah, dia nampaklah mana yang banyak, mana yang sikit. Dia melihat di hadapannya, maka tidak ada sesuatu yang dilihatnya kecuali neraka. Kat depan dia tu neraka. Nabi kata ini kita akan hadapi ni, situasi ni. Jadi Nabi kata, oleh itu jagalah diri kamu daripada seksa api neraka. Peliharalah diri kamu daripada seksa api neraka, walau dengan bersedekah sebelah biji kurma. Makan sebelah ni, sebelah lagi sedekah kat orang sikit. Mana Nabi nak beritahu sedekah tu sikit sangat. Tapi sebab kita nak beramal, nak dapatkan rahmat Allah ni, supaya terlepas daripada neraka walaupun dengan amalan yang sedikit. Tak tahu mungkin dengan amalan yang sedikit itu menjadikan Allah redha pada kita dan Allah ampunkan dosa kita. Beramal lah. Walaupun benda tu kecil, kita tak tahu yang mana Allah terima. Mantap ni. Ni mantap. Tepuk tangan sikit. Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, innakum la ta'lamuna a'malan adukku fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mubiqat. Ini zaman sahabat, di akhir-akhir zaman sahabat. Sahabat yang terakhir wafat, nama dia Anas bin Malik. Dia wafat di Basrah. Sebab dulu ibu pada Anas ni
minta Nabi doakan Anas. Anas ni dia jadi khadam Nabi. Anas bin Malik ni khadam Nabi. Khadam ni maksudnya orang yang berkhidmat dengan Nabi. Duduk di rumah Nabi, dia basuh baju Nabi ke, dia bukan Nabi jadi raja, taklah. Dia berkhidmat lah. Kalau Nabi nak keluar, dia cari selipar Nabi gitu. Nabi nak air, dia bawa air. Tapi Nabi tak pernah buat Anas ni macam khadam dia. Nabi buat Anas bin Malik ni macam anak dia. Jadi mak Anas bin Malik ni, dia pernah minta pada Nabi, agar doakan Anas. Nabi pun doa, ya Allah, Allahumma tawil umrahu wa akthir amwaluhu wa auladuhu. Ya Allah, panjangkan umur Anas, banyakkanlah hartanya dan anak-anak. Jadi doa Nabi ni makbul. Anas ni umurnya panjang. Ada riwayat mengatakan umur Anas ni 120 tahun. Dan dia pun ada harta dan anak-anak yang ramai. Ini nama dia Anas bin Malik. Itu dia kata sebab dia sahabat yang terakhir yang wafat. Anas bin Malik tu bukan perawi hadis ke? Perawi hadis lah, dia duduk dengan Nabi 10 tahun, berkhidmat dengan Nabi. Itu dia kata, kamu ni sesungguhnya kamu mengerjakan amalan yang dalam pandangan kami lebih kecil daripada butiran gandum. Kamu dalam pandangan kamu amalan tu kecil daripada butiran gandum. Amalan dosa tu kamu buat. Kamu rasa ni dosa kecil, kamu buat kecil je macam sebiji gandum je. Sedangkan kami dulu di zaman Rasulullah, amalan yang kamu buat ni kami dah rasa macam al-mubiqat, sesuatu yang akan membinasakan kami. Sahabat-sahabat Nabi dulu dosa-dosa kecil pun dia tak buat. Dijaga. Dah sampai generasi dah lama ni, tu anak, masa tu anak dah tua dah. Kamu selamba je buat benda-benda macam ni. Kami dulu tak berani buat macam ni. Kami dulu di zaman Rasulullah SAW. Kerana takutnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah. Nanti kita tengok bab rojak. Rojak ni mengharap kepada Allah. Esok. Jadi muraqabatullah. Ya, malam esok ni. Esok habis. Boleh. So yang